Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang dihormati Puan Hajah Idawati binti Cik Mat, pensyarah bagi kursus EDUP 3133, Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Saya Nurhanani Husna binti Muhammad Hanif dari kelas Bahasa Melayu 2. Tujuan saya di sini adalah bagi menerangkan serba sedikit tentang poster yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah Google Sites yang telah saya hasilkan bagi membantu sesi pengajaran dan pembelajaran bagi murid-murid sekolah rendah, khususnya murid-murid tahun 3 bagi mata pelajaran atau subjek Bahasa Melayu secara atau melalui pembelajaran digital. Jadi berikut merupakan poster yang telah saya hasilkan bagi mempromosikan Google Sites yang telah saya sediakan. Poster ini telah saya hasilkan berdasarkan prinsip Casper. Apa tu prinsip Casper? Prinsip Casper merupakan satu garis panduan yang sewajarnya dipatuhi bagi menyusun elemen-elemen multimedia, tidak kiralah di dalam laman sesawang, poster, risalah dan sebagainya. Dan saya yakin poster ini telah saya hasilkan mengikut setiap satu aspek yang telah dinyatakan dalam prinsip Casper. Jadi, seperti yang dapat kita lihat, di dalam poster ini terdapat 7 maklumat penting yang akan saya terangkan sebentar sahaja lagi. Antaranya ialah pengenalan, objektif, pernyataan masalah, hasil dapatan, impak, proses kerja dan aplikasi-aplikasi digital yang digunakan. Sedikit sebanyak tentang Google Sites yang telah saya hasilkan. Google Sites ini merupakan laman pengajaran dan pembelajaran berbentuk digital yang sememangnya menyediakan berbagai-bagai input yang mampu membantu guru-guru serta murid-murid untuk menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran dengan baik. Seterusnya, Google Sites ini juga telah dihasilkan berdasarkan sebuah rancangan pengajaran harian berdasarkan model Azure yang telah saya sediakan. Google Sites ini juga telah memfokuskan kepada mata pelajaran Bahasa Melayu bagi tahun 3 yang bertopikkan atau bertajuk perpaduan. Sedikit sebanyak tentang kelebihan model Azure. Model Azure sememangnya membantu guru untuk membuat perancangan yang mantap bagi sesi pengajaran dan pembelajaran dengan penggunaan multimedia ataupun media secara semaksimum yang mungkin. Antara objektif yang saya sasarkan adalah bagi menggunakan teknologi semaksimum mungkin dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Kenapa? Sebab kita sebagai seorang guru perlulah bergerak dan bergiat secara aktif ke hadapan selaras dengan arus pemodenan masa kini yang semakin berfokuskan kepada penggunaan teknologi yang canggih. Bukan saya kata tak boleh gunakan gaya pembelajaran tradisional pada masa kini, tetapi kurang sesuai. Kerana apa? Kerana murid-murid sendiri pun sudah cenderung untuk belajar menggunakan teknologi. Kenapa kita harus ketinggalan, bukan? Jadi, seterusnya adalah memastikan penglibatan murid-murid secara holistik. Hal ini demikian kerana kita tak mahu dengar lagi masalah keciciran murid ataupun masalah murid tersisih ketika di dalam kelas. Jadi, secara tidak langsung murid-murid akan menerima pembelajaran yang sama rata tanpa ada pengecualian. Dan yang terakhir, membentuk kepelbagaian dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran. Apakah contoh kepelbagaian ni? Contohnya ialah kaedah pembelajaran secara didik hibur, kaedah pembelajaran secara lakonan, kaedah pembelajaran secara nyanyian dan sebagainya. Dengan objektif ni, murid-murid tidak akan bosan ketika dalam kelas. Murid-murid juga akan lebih tertarik untuk menjalani sesi PDP secara baik.
Antara pernyataan masalah yang dapat saya nilaikan ialah murid-murid mudah hilang fokus ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Kenapa? Sebab kita tahu murid-murid merupakan kanak-kanak, yang mana kanak-kanak ini memang sangat cenderung untuk bermain. Jadi mereka tak akan ada minat untuk belajar sekiranya guru-guru hanya melaksanakan sesi pembelajaran dan pengajaran secara tradisional, di mana guru hanya mengajar dan murid hanya mendengar. Seterusnya, murid-murid tidak tertarik lagi dengan gaya pembelajaran secara tradisional. Seperti yang saya katakan tadi, gaya pembelajaran tradisional di mana guru hanya mengajar dan murid hanya mendengar merupakan gaya pembelajaran satu hala, yang mana gaya pembelajaran ini mampu mendorong kepada kebosanan, hilangnya konsentrasi, hilangnya fokus murid-murid ketika di dalam kelas. Jadi adakah sesi PDP mampu dilaksanakan secara baik dan lancar? Tidak, bukan? Seterusnya, masalah yang dapat saya nilaikan ialah penguasaan kemahiran penggunaan teknologi yang kurang dalam kalangan guru-guru. Hal ini demikian kerana guru-guru masih cenderung untuk mengaplikasikan gaya pembelajaran secara tradisional ketika mengajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Antara hasil dapatan yang telah saya perolehi melalui survei Google Form yang telah saya sediakan ialah pemahaman menyeluruh berkaitan topik yang diajar. Seperti yang kita tahu, topik yang diajar melalui Google Sites ini ialah pembelajaran pantun yang bertemakan budi dan kesantunan. Jadi, melalui Google Sites ini, seperti yang dapat kita lihat, terdapat beberapa langkah yang perlu murid-murid lakukan berdasarkan rancangan pengajaran harian yang telah saya sediakan. Jadi, murid-murid mampu belajar secara ansur maju, di mana murid-murid akan bermula dari bawah terlebih dahulu, seterusnya sehinggalah ke atas. Jadi, pemahaman murid-murid adalah sangat menyeluruh berkaitan dengan topik yang diajar, iaitu pantun yang bertemakan budi dan kesantunan. Seterusnya, penglibatan murid-murid sangat memberangsangkan ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Kenapa? Sebab sesi pengajaran dan pembelajaran kita dilaksanakan secara digital, di mana guru-guru menayangkan semua tayangan secara digital. Contohnya bahan multimedia seperti video, seperti tayangan slides, seperti latihan pengukuhan yang juga berbentuk digital. Jadi di sini murid-murid tidak bosan kerana murid-murid sudah tidak mahu dan tidak cenderung untuk belajar dengan gaya pembelajaran secara tradisional. Jadi sekiranya kita melaksanakan sesi PDP secara digital ataupun kita kata secara maya, murid-murid akan lebih tertarik untuk belajar, yang mana seterusnya mampu mendorong kepada sesi PDP berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. Kita tahu dalam RPH pastinya kita ada rancangan kita sendiri dan tak semua yang dirancang itu berjaya dilaksanakan. Tetapi kita sebagai guru harus cuba untuk terus melaksanakan setiap satu rancangan tersebut. Namun, dengan adanya pembelajaran digital ini, secara tidak langsung murid-murid akan melibatkan diri secara aktif dan menyeluruh, yang mana seterusnya mendorong kepada kelancaran sesi pengajaran dan pembelajaran. Antara impak yang boleh saya nilaikan melalui pembelajaran secara digital ini ialah sesi pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan secara fizikal dan maya. Kenapa? Sebabnya sekiranya kelas ataupun sesi PDP itu diadakan secara fizikal, maka guru-guru boleh menayangkan setiap satu bahan multimedia yang disediakan di hadapan kelas menggunakan projektor dan sebagainya. Tetapi jika sebaliknya, sekiranya kelas dilaksanakan secara maya atau dilaksanakan secara dalam talian, guru juga boleh menayangkan bahan-bahan multimedia yang telah disediakan. Jadi di sini guru tidak perlu lagi menyediakan bahan bantu mengajar secara maujud. Mudah, bukan? Seterusnya, penggunaan teknologi secara holistik. Seperti yang kita tahu, murid-murid zaman kini lebih cenderung untuk belajar secara
dalam talian. Kerana apa? Kerana murid-murid ini sudah terbiasa belajar secara dalam talian bermula dari zaman COVID-19 dahulu. Mereka lebih cenderung untuk belajar secara digital berbanding belajar secara fizikal. Jadi, setiap satu bahan bantu mengajar yang kita gunakan perlulah berbentuk digital bagi menarik perhatian mereka untuk tidak bosan ketika sesi PDP dijalankan. Seterusnya, pelaksanaan PDP abad ke-21. Mengapa saya katakan impaknya adalah sebegini? Kerana langkah-langkah dalam RPH melibatkan penglibatan murid-murid secara menyeluruh melalui aktiviti pengukuhan, iaitu latihan pengukuhan secara berkumpulan. Seluruh murid-murid perlulah bergiat secara aktif ketika sesi PDP dijalankan tanpa ada pengecualian. Dan di sini tidak akan ada keciciran murid yang berlaku. Antara proses kerja yang telah saya laksanakan bagi menghasilkan Google Sites ini adalah yang pertama, mengenal pasti masalah seperti yang telah saya nyatakan pada bahagian pernyataan masalah. Seterusnya, saya juga merancang objektif yang bersesuaian. Hal ini adalah bagi memastikan masalah-masalah yang telah dikenal pasti sebentar tadi mampu diatasi. Seterusnya, saya juga telah menyediakan bahan dan memilih kaedah yang bersesuaian bagi memastikan objektif yang disasarkan mampu dicapai. Dan seterusnya, saya juga telah membina Google Sites berdasarkan rancangan pengajaran harian berdasarkan model Azure yang telah saya bina. Dan akhir sekali, saya membuat penilaian, juga meminta komen serta cadangan penambahbaikan terhadap penghasilan Google Sites yang telah saya sediakan. Antara aplikasi digital yang telah saya gunakan bagi menghasilkan Google Sites ini ialah yang pertama, Google Sites, iaitu medium ataupun wahana untuk saya meletakkan setiap satu langkah-langkah set induksi serta penutup bagi rancangan pengajaran harian saya, di mana guru-guru ataupun murid-murid boleh merujuk kepada bahagian Google Sites ini untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Seterusnya, Google Docs untuk menghasilkan rancangan pengajaran harian berdasarkan model Azure yang telah saya sediakan. Dan seterusnya, saya juga menggunakan aplikasi Canva bagi memastikan murid-murid mampu membuka nota-nota yang telah saya sediakan. Selain daripada itu, murid-murid juga boleh membuka nota-nota ini dan melakukan pembelajaran secara kendiri tanpa bimbingan guru di mana-mana sahaja mereka berada. Seterusnya, saya juga menggunakan aplikasi Jamboard bagi melaksanakan aktiviti latihan pengukuhan secara berkumpulan dan meminta ataupun mengumpul rumusan pembelajaran daripada murid-murid setelah tamatnya sesi pengajaran dan pembelajaran bagi melihat sejauh mana keberkesanan sesi PDP yang telah saya laksanakan. Dan akhir sekali, saya juga menggunakan medium ataupun aplikasi YouTube untuk menayangkan video-video berbentuk interaktif yang mampu menarik perhatian murid-murid untuk kekal fokus dan aktif ketika berada di dalam sesi PDP di dalam kelas. Sampai di sini sahaja perkongsian saya berkaitan penghasilan Google Sites yang telah saya sediakan. Saya kira itu sahaja daripada pihak saya. Sebarang kekurangan saya mohon maafkan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.